Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafamila binti Ahmad. Saya akan membuat pembincangan berkenaan dengan pendekatan Ibn Khaldun di dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okey, saya bacakan sedikit biodata berkenaan dengan Ibn Khaldun. Okey, nama sebenar beliau ialah Abdul Rahman bin Abu Zaid Al-Waliyuddin bin Khaldun Al-Maliki Al-Hadrami. Okey, beliau dikenali sebagai Ibn Khaldun sebenarnya nama tempat kelahirannya iaitu di kawasan Khalduniyah di Tunisia. Okey, dilahirkan pada 27 Mei 1332 Masihi di Syarif Tarbiyah Al-Bay, Tunisia. Beliau berketurunan Arab Yaman yang berhijrah ke Andalus, berpindah ke beberapa tempat lain iaitu Algeria, Fez, Granada, Buji dan Mesir apabila Tunisia dilanda wabak taun. Okey. Beliau sebenarnya berketurunan cendekiawan di mana ayah bagi beliau juga merupakan seorang tokoh yang tidak kurang hebatnya. Dan banyak ilmu yang telah dipelajari oleh beliau semasa hayat ayahnya, dan ayahnya juga sempat menghantar beliau untuk untuk menerima ilmu dengan orang-orang hebat di sekitar Tunisia. Okay. Ibn Khaldun meninggal dunia pada 16 Mac 1406 Masihi di Kahirah, Mesir pada umur 76 tahun. Okey, sifat-sifat peribadi Ibn Khaldun ialah yang pertama, beliau adalah seorang yang pemikir. Beliau pernah dinobatkan sebagai pemikir Islam terulung dalam bidang sejarah, sosiologi, politik, agama yang dididik oleh ayahnya sendiri, dan sejak kecil dihantar berguru dengan ramai sarjana Islam hebat di Tunisia. Beliau juga dikenali sebagai seorang ahli sejarah Muslim di mana beliau mendefinisikan sejarah dan masyarakat adalah kesatuan yang mempunyai kesamaan realiti dan menghubungkan antara satu sama lain. Mempunyai minat yang mendalam dalam ilmu pengetahuan di mana beliau telah menerbitkan karya agung yang bertajuk Mukadimah. Di dalam buku tersebut terdapat banyak isu-isu tentang kajian-kajian yang beliau telah hasilkan. Okey, beliau juga mempunyai sikap yang rajin dan tegas, iaitu beliau telah mempelajari ilmu agama seperti fiqh, tafsir, hadis dan ilmu-ilmu nakli seperti logik, falsafah, matematik dan bahasa Arab. Okey, beliau mempunyai sifat ataupun kepimpinan yang agak tegas, iaitu pernah memimpin sebuah negara di Mesir, pernah memegang jawatan-jawatan yang penting, pernah juga menjadi hakim di sebuah mahkamah di Mesir. Okey, pendekatan pendekatan Ibn Khaldun terhadap pendidikan kanak ialah beliau telah mencetuskan pembelajaran secara pandang dengar ataupun kita sebut sebagai visual dan auditory. Okey, beliau juga telah membuat memperkenalkan pengajaran secara berperingkat, iaitu daripada peringkat yang asas kemudian kepada peringkat yang lebih tinggi. Okey, memperkenalkan pengajaran secara fokus, maksudnya membuat sesuatu yang boleh menarik perhatian kanak-kanak. Okey, seterusnya beliau telah membuat kajian berkenaan dengan peniruan tingkah laku, iaitu di mana kanak-kanak telah dikaji mempunyai satu tingkah laku iaitu bersifat suka meniru sama ada meniru aksi orang dewasa ataupun rakan-rakan di sekelilingnya. Okey, seterusnya beliau juga memperkenalkan eksperimen, iaitu percubaan, iaitu membuat macam pembelajaran secara praktikal, percubaan yang berulang-ulang. Okey, seterusnya semasa mengajar beliau mencadangkan supaya tidak mengambil masa yang terlalu lama, kerana mengambil masa yang lama akan menyebabkan kanak-kanak akan menjadi bosan ataupun terlupa dengan pelajaran yang utama daripada asal tadi.
Okey, semasa mengajar beliau juga mencadangkan untuk tidak menggunakan kekerasan, sebaliknya menggunakan cara lembut dan menariklah. Okey, so, beliau juga telah memperkenalkan pembelajaran secara penggembaraan, iaitu seperti yang kita selalu buat di Tadika kan, kita buat lawatan sambil belajar atau kita pergi natural walk, iaitu berjalan-jalan di sekitar kawasan sekolah ataupun di sekitar kawasan yang berdekatan. Okey, seterusnya, dalam mempelajari Al-Quran, pembacaan dah diajar dahulu sebelum menghafalnya. Maksudnya sebelum kita belajar mengajarkan anak Al-Quran atau menjadi seorang hafiz ataupun hafal Al-Quran, kita perlu mempelajarinya terlebih dahulu. Sebenarnya kita telah praktikkan perkara tersebut pun sekarang, iaitu kita mengajar memperkenalkan huruf tunggal, huruf jaiyah, huruf berbaris dan seterusnya. Kemudian kita barulah belajar membaca secara penuh lah, secara macam bacaan penuh macam surah-surah dalam Al-Quran tersebut. Okey, kanak-kanak harus dibentuk dan diajar dengan lembut dan bertimbang rasa. Okey, maksudnya kita tidak boleh nak membentak-bentak anak-anak tersebut. Kita perlu menggunakan psikologi lah, dengan cara kata mudahnya menggunakan kaedah psikologi. Okey, seterusnya dia telah memberi sumbangan dalam bidang pendidikan awak kanak-kanak dengan memperkenalkan jadual belajar yang tersusun dan mudah diikuti oleh kanak-kanak agar mereka dapat belajar dengan lebih berkesan. Okey, berkenaan jadual ni sebenarnya kita juga telah praktikkan di sekolah dan juga di rumah, di mana dengan adanya jadual maka pembelajaran kanak-kanak akan lebih tersusun dan sistematik. Okey, saya akan sharekan juga satu video ringkas yang saya dapat daripada media sosial ataupun saluran internet, dan mungkin saya boleh sharekan kepada kawan-kawan untuk dapat lebih gambaran yang lebih jelas berkenaan pendidikan awal kanak-kanak mengikut pendekatan Ibn Khaldun.